Nama saya Ana Syafiqah binti Matlaat, bernombor matrik D202019373. Saya mengambil jurusan dalam ijazah sarjana muda pendidikan matematik dan kepujian. Saya daripada Fakulti Sains dan Matematik. Nama saya Nur Najmina binti Mas Ali dengan nombor matrik D202010933766. Saya daripada AT14 ISMP Matematik daripada Fakulti FSM. Nama saya Astrina binti Dusip dengan nombor matrik D202010195591. Saya daripada Fakulti Komputeran dan Metateknologi dengan mengambil kursus AT20 ISMP Teknologi Maklumat. Nama saya Monisha Anak Perempuan Pandian and nombor matrik saya ialah D202020 96527. I'm from AT14 ISMP Matematik dari Fakulti Sains Matematik. Nama saya Adli Nabila binti Kamarul Bakri, nombor matriks D202020966716. Saya merupakan ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak, Fakulti Pembangunan Manusia. Nama saya Ayla Kristina binti Asaruddin dengan matrik D2020096770. Saya juga merupakan pelajar daripada kos ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak dengan kepujian dan dari Fakulti Pembangunan Manusia. Hai, nama saya Nur Haifah Adriana binti Hasanzan. Nama matrik saya D202020097501. Mengambil kos AT14 ISMP Matematik daripada Fakulti Sains dan Matematik. Saya menggalas dua tugas. Yang pertama adalah kumpulan kecil ialah saya membangunkan satu video iaitu modul aktiviti dalam kumpulan 1 berkenaan Zero Deforestation iaitu pengembangan hutan sifat. Manakala untuk kumpulan besar, saya ditugaskan menjadi penolong setiausaha bagi menjayakan program solar di SMK Raja Muda Musa di Kuala Kangsar. Di samping itu, saya akan menceritakan dengan lebih lanjut lagi berkenaan tugasan kecil dalam kumpulan 1. Saya dan Anya Kristina binti Asaruddin berkata bahawa menghasilkan satu video modul aktiviti iaitu video animasi yang mengkonsepkan pengembangan hutan sifat. Kami menggunakan aplikasi Canva dalam penghasilan video animasi modul aktiviti ini, dan video ini berdurasi selama 5 minit 30 saat dan sesuai dijadikan sebagai bahan bantu mengajar. Melalui penghasilan video modul aktiviti ini yang mengkonsepkan animasi, sudah pastilah dapat menarik kefokusan para pelajar dengan kartun yang dibuatkan pelajar boleh input daripada video tersebut. Melalui penerangan dalam video tersebut, kami berjaya memberikan fahaman kepada pelajar berkenaan. Macam program dijalankan, saya memegang jawatan sebagai setiausaha. Tugas setiausaha adalah menyediakan dokumen-dokumen penting seperti paperwork, surat permohonan menjalankan program di SMK Raja Muda Musa dan surat permohonan pengecualian kuliah. Selain itu, saya juga menyediakan notis mesyuarat dan mencatat minit mesyuarat. Dalam kumpulan kecil pula iaitu kumpulan 1 di bawah tema Zero Deforestation, saya bertanggungjawab untuk menyediakan prototipe bersama 2 lagi rakan saya. Saya telah membeli barang-barang keperluan prototipe dan mencipta prototipe yang melambangkan tema Zero Deforestation. Kerja yang saya lakukan dalam kumpulan kecil iaitu saya dari kumpulan 1, saya menjalankan tugas mencari soalan untuk set puzzle kami. Saya telah mencari 9 set soalan yang berkaitan dengan Zero Deforestation dan soalan itu kami gunakan dalam set puzzle kami. Dan apa yang saya lakukan dalam kumpulan besar pula adalah saya memegang jawatan AJK protokol, membuat persiapan sebelum menjalankan aktiviti di sekolah, dan semasa menjalankan aktiviti pula kami membuat persediaan tempat seperti mempersiapkan dewan itu, dan hanya itu dari saya. Terima kasih. Hari ini saya akan menerangkan tugas yang telah diberi kepada saya dalam kumpulan besar dan juga kumpulan kecil. Okey, saya akan bermula dengan kumpulan besar, di mana dalam kumpulan besar saya telah dapat tugas sebagai AJK pendaftaran, di mana sebelum hari kejadian saya telah menaik nama pelajar dan juga nama peserta dan serta print. Dan pada hari kejadian saya mengambil
kehadiran pelajar dan juga peserta untuk memastikan kehadiran yang telah hadir pada hari tersebut. Dalam kumpulan kecil pula, tugas yang diberi kepada saya sebagai juga telah diberi tugas untuk membuat puzzle, mencipta puzzle dan print dan juga menciptakannya ikut yang boleh digunakan oleh pelajar. So, saya telah mencipta satu puzzle gunakan Canva dan saya juga memasukkan gambar yang bersesuaian ikut dengan zero deforestation dan di belakangnya saya telah menyediakan jawapan-jawapan untuk soalan yang telah disediakan sebelum ni. Itu sahaja tugas saya. Terima kasih. Untuk kumpulan besar, saya merupakan AJK 3K. Tugasan saya adalah untuk memastikan tahap keselamatan yang terlibat dalam keadaan yang baik. Seterusnya, saya juga memastikan tempat atau setiap pameran berada dalam keadaan yang ceria dan memastikan dewan atau tempat berada dalam keadaan bersih dan selamat sebelum dan selepas digunakan. Akhir sekali, saya juga menyediakan satu laporan aktiviti selepas program tamat. Okey, manakala untuk kumpulan kecil, saya dan rakan saya 2 orang membuat prototipe tentang perbezaan antara pokok dan hidupan liar dan hutan terbiar tanpa hidupan liar dan juga membuat laporan setelah selesai program. Okey, sekian, terima kasih. Beritahu tentang tugasan kumpulan besar dan kumpulan kecil. Bagi kumpulan besar, saya telah mendapat jawatan sebagai AJK sijil dan hadiah. Tugas bagi AJK sijil dan hadiah adalah untuk membuat sijil bagi penghargaan sekolah dan perlu menyediakan sijil untuk ahli-ahli murid yang telah menyertai aktiviti sulap di SMK Raja Muda Musa Kuala Kangsar dan juga AJK yang telah melakukan aktiviti sulap di sekolah tersebut. Selain itu, hadiah pula saya dan rakan saya perlu menyediakan hadiah untuk murid-murid yang mengikuti aktiviti sulap. Bagi kumpulan kecil pula, saya perlu membuat satu video bagi kefahaman tentang tajuk zero deforestation ataupun penebangan hutan sifar supaya kanak-kanak dapat melihat video tersebut atau situasi tersebut tentang zero deforestation sebelum melakukan aktiviti di sekolah SMK Raja Muda Musa Kuala Kangsar. Tugas saya dalam kumpulan besar adalah AJK aktiviti di mana saya harus menyediakan atau merancang gerak kerja setiap kumpulan bagi pelajar, bagi murid untuk bergerak ke stesen masing-masing. Dan pada sebelah pagi, saya menjalankan tugas untuk menyertai aktiviti senarobik. Okay, tugas saya dalam kumpulan kecil pula adalah menyediakan prototipe bagi 2 prototipe iaitu hutan terbiar dan hutan simpan. Serta tugas akhir saya adalah menyediakan video dokumentari. Kalau untuk soal selidik, maybe boleh bagi deadline sampai malam esok yang berkaitan dengan problem solving. Contoh, bagi situasi dia kata. Kalau nak bagi situasi and then nak buat macam crossword puzzle ke? Bukan crossword puzzle. Kita macam puzzle yang fix-fix. Macam kita main puzzle yang susun tu. Dah sampai murid-murid, siapa tahu hutan ini penuh dengan pokok apa? Saya tahu cikgu sebab kami pernah belajar tentang jenis pokok dan ini pokok kelapa sawit kan cikgu? Betul Aiman? Sabah merupakan salah satu negeri di Malaysia yang mempunyai kawasan hutan yang ketara dan juga merupakan pengeluar utama minyak sawit. Contoh negara luar yang mengamalkan konsep penebangan hutan sifar adalah Norwegia. Kelapa sawit di hutan hujan tropika. So, apa beza kedua-dua prototipe? Yang ni? Ni tak ada haiwan. Yang ni? Ni ada haiwan. Biasanya di hutan hujan tropika akan ada hidupan-hidupan liar seperti harimau.